الرحمن الرحيم وحيث تحية الإسلام تحية سلامة ومباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي جعل الصلاة طريقة المتقين وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ووعدنا أسرار العاشقين وعلى والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وعلى الطاهرين صلاة والسلام دائمين إلى يوم الدين. أما بعد. Dimuliakan Tuan Imam, Tuan Haji Syukur, pengurusi Surau Nurul Salam, ayahanda, tuan-tuan haji yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat lagi kita bersama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah pada saat-saat yang macam mana nak cakap ya? Saya dimaklumkan pihak Jabatan Agama sedang membuat kajian macam mana kita nak melalui saat-saat PKPB yang baru dilancarkan 2 rakaat. Jadi kita tak tahu sama ada selepas ni kita boleh lagi berjamaah macam ni. So kita wajiblah bersyukuri akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul pada hari ini. Kemanapun kita doa yang terbaik sahajalah. Pun begitu, saya suka juga tengok kalau dalam WhatsApp tu ada juga orang yang memberi pendapat dia bahawa kenapa di tempat lain kita boleh sembahyang rapat-rapat, kenapa kat sini pula kita kena berjarak-jarak. Mana ini semua rancangan Freemason adalah untuk mengelakkan kita daripada mengamalkan sunnah. Saya dapati perkara tersebut juga mendapat perhatian yang berbagai Datuk Seri Mufti kita, Mufti Kebangsaan, Datuk Zulkifli Al-Bakri, yang mana beliau berkata akan keluarkan nas ataupun dalil yang menyatakan keharusan untuk kita solat secara berjarak ni. Katanya diambil daripada kitab Mughni Muhtaj, dan kita sesama tengoklah ke mana ya. Sebab ilmu dalam Islam ni dia ada hujah, dia bukan saja sonok-sonok kita buat ilmu ni. Ya, sebab dalam banyak hadis yang kita belajar, bahkan dalam kitab Munyatul Musalli yang kita duk ngaji dah beberapa tahun ni pun dah cerita mengenai keutamaan soft, bagaimana bentuknya, bagaimana susunannya. Pun begitu, bagi saya tak perlu kita bertengkar, sebab masing-masing kita buat ni pun adalah berdasarkan daripada perbincangan di peringkat Jabatan Mufti dan juga mendapat perkenan daripada Sultan kita. Baik, jadi hari ini kita tengok dalam kitab Munyatul Musalli karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Bahjaddinul Islam Al-Syaikh Wadaud bin Abdullah Al-Matani Subhanallah Ta'ala Sarakuma Waisal Al-Amid Ar-Rahmani Ahli. Jadi muka surat 27. Sekejap, kita dah sampai muka surat 29. Baik. 29. Baris yang ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baris yang ke 10. Yang mana dalam kuliah terdahulu. Okey, hari ini sebenarnya saya menggantikan Ustaz Amiruddin. Sepatutnya malam ni dia kan, Imam dah. Tapi dia tak dapat menghadirkan diri, kita bantulah untuk buat pengisian pada malam ini. Jadi kita tengok pada muka surat 29 baris yang ke-10 daripada bawah. Kuliah yang lalu kita telah bincang mengenai solat tarawih. Solat tarawih dari segi dia punya waktu dia, dari segi rakaat dia, dari segi bacaan di dalamnya, dari segi witir yang didirikan selepas daripadanya ada kunut
Dan hari ini kita akan masuk dalam satu bab baru, adalah mengenai bagaimana untuk mendirikan solat gerhana. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi bisa'adatid darain. Dan setengah daripadanya muakkad sembahyang gerhana matahari, sekurang-kurang ia sembahyang seperti sunat zuhur juga, iaitu 2 rakaat, 2 rukuk dan 4 sujud. Dia ada 3 kaedah dalam ni. Ini kaedah yang pertama. Dan yang akmal daripadanya ia sembahyang 2 rakaat tetapi 2 qiyam dan 2 rukuk dan 2 i'tidal. Dan yang akmalnya ia sembahyang, ini kaedah yang kedua dan ini yang kaedah yang ketiga. Dan yang akmal, apa dia akmal ni? Yang sempurnanya. Tengok yang akmalnya, yang sempurnanya. Sempurna daripada yang sempurna. Tadi hak pertama, kaedah pertama itu solat biasa-biasa. Yang kedua, solat gerhana yang biasa-biasa. Yang kedua, akmal, yang paling sempurna. Dan yang ketiga ni paling sempurna, akmalnya. Ada 2 kali sempurna dekat situ. Ia sembahyang 2 rakaat tetapi 2 qiyamnya dan 2 rukuk dan 2 i'tidal dan 2 sujud, dipanjangkan pada tiap-tiap qiyamnya dan rukuknya dan 2 sujud. Demikian lafaz niatnya, usalli sunnata kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Maka dibaca, makna dia ada dalam ni, sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari, kusufi syamsi itu gerhana matahari, rak'ataini 2 rakaat lillahi ta'ala. Sebelum tu kalau kita jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Okey, rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar tu takbiratul ihram. Masuklah kita dalam sembahyang. Maka dibaca doa iftitah dan a'udzubillah. Masuk dalam solat dibaca doa, ya. Doa iftitah, Allahu Akbar, kita dah lalu lepas doa iftitah itu. Dan a'udzubillah dibaca secara sir. Okey, di belakang ni ada cerita pasal mana satu kita nak baca secara sir, mana satu nak dibaca secara jahrun. Sebab 2 sembahyang gerhana ni, satu gerhana matahari, satu gerhana bulan. Tak apa, tak sampai apa saya cakap. Yang gerhana matahari dibuat secara sir, baca secara sir, imam baca secara sir. Manakala kalau gerhana bulan dibaca secara jahrun. Baik, ya. A'udzubillah dibaca sir, tidak dibaca secara jahrun. Wa imma sembahyang siang ataupun malam dalam mazhab Syafi'i. Dan Fatihah, dan tak ada mazhab lain pun tak ada sebut pasal a'udzubillah. Bahkan bismillah sendiri pun menjadi khilaf di kalangan mazhab. Manakala mazhab Hanafi dibaca secara sir walaupun dalam sembahyang yang malam. Dan Fatihah dan surah Al-Baqarah, kenapa tak disebut bismillah? Sebut a'udzubillah, tak sebut bismillah? Kerana dalam mazhab Syafi'i bismillah itu adalah sebahagian di dalam surah Fatihah. Disebut Sab'ul Masani, yang ketujuh itu termasuklah Fatihah. Dan surah Al-Baqarah, dia baca surah Al-Baqarah. Boleh takat alif lam mim, hak mula muka surat tu jelas kita Al-Baqarah. Berapa surah Al-Baqarah ni? Ayat 286. Ini yang paling akmal kan, saya cerita 3. Jadi hari yang paling akmal. Saya lepas ini nak tunjuk yang cara dia lah dalam kitab ni, ya. Baik. Atau umpamanya surah Al-Baqarah, atau umpamanya itu mungkin ayat surah yang mana kita ingat boleh sampai ke 286 ayat. Dan pada surah kemudian daripada Fatihah, pada qiyam yang keduanya surah Al-Imran. Tak nampak tuan? Betul, kalau kita tengok baca sampai habis mungkin kita tak nampak. Sebab tu saya memerlukan infografik. Saya akan buat infografik yang dalam ni, yang mana yang rakaat pada qiyam yang kedua, bukan rakaat kedua, qiyam yang kedua surah Al-Imran.
Nabi ni riwayat daripada Nabi sendiri. Dia baca dalam Al-Imran berapa ayat? 200 ayat. Dia ikut susunan dalam Al-Quran atau kadarnya. Dan qiyam yang ketiga surah An-Nisa pun panjang juga, sebagai 76 ayat atau kadarnya. Dan pada qiyam yang keempat surah Al-Ma'idah. Ni tak banyak ayat dia, 120 atau kadarnya. Dan pada rukuknya yang pertama, itu cerita qiyam. Dan pada rukuknya yang pertama dan sujudnya yang pertama, kadar 100 ayat. Panjang juga. Pilihlah 100 ayat. Dia kata 100 ayat daripada apa? Kalau 100 ayat daripada Inna a'tainakal kautsar, itu baca setiap kali. Tak, dia kata 100 ayat daripada surah Baqarah. Panjang juga 100 ayat. Dan rukuk yang kedua dan sujud yang kedua kadar 80 ayat daripadanya. Dan pada rukuk yang ketiga dan sujud yang ketiga kadar 70 ayat daripadanya. Dan pada rukuk yang keempat dan sujud yang keempat kadar 50 ayat daripadanya. Dan sunat disirkan bacaannya dan dikembat. Demikian lagi sunat muakkad pula. Okey, kita berhenti dekat situ. Saya nak terangkan. Ya, bukan kita tak tahu. Kita selalu dah semayang gerhana ni, semayang sunat gerhana, bahkan selalu dah jadi amalan di surau-surau di tempat kita ni. Tapi saya nak tunjukkanlah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia punya simpul dalam kitab ni, supaya kita baca dan kita faham. Maaflah saya terpaksa cabut benda ni. Okey, kalau ikut kitab tadi, minta tolong Hamzah baca balik yang mana dia punya simpul dia tu. Nampak tak kalau saya tarik sini boleh masuk dalam kamera, cantik juga. Nampak? Baik. Yang pertamanya, cantik duster kita ni. Duster ni zaman dulu dia bukan besar ni. Siapa tidur cikgu dia banding kena muka. Putih je dia. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua-dua kaedah semayang kasut dan khasuf ni sama je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ingat saya cerita dia ada 3 kaedah dalam kitab Muniyah Musalli. Dia ada yang solat dia biasa macam kita solat sunat zuhur tu 2 rakaat ataupun solat Jumaat. Macam itulah dia punya kaedah dia. Tapi kita nak cerita yang akmal dan yang ketiga akmalnya, yang paling sempurna ni. Okey, yang pertama kita selepas takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey, kemudian kita baca iftitah. Dan kemudian kita baca Fatihah selepas ta'awuz tadi. Okey, selepas Fatihah tu apa? Surah Al-Baqarah. Ini disebut qiyam ya. Qiyam yang pertama baca surah Al-Baqarah. Okey, kemudian selepas surah Al-Baqarah dia buat apa dalam kitab tersebut? Okey, kemudian kalau ikut sequel dia, lepas habis ni kita turun, kita rukuk. Dia tak sebut lagi kitab tu. Maknanya selepas qiyam pertama. Okey, ni qiyam pertama kita sebut sini, qiyam pertama. Qiyam nombor 1 Al-Baqarah. Okey, kemudian kita rukuk. Ini namanya rukuk yang pertama. Okey, rukuk yang pertama. Kemudian kita bangun daripada rukuk tanpa sujud, kita lakukan qiyam yang kedua. Qiyam yang kedua ni bacaan apa surah dia? Ali Imran. Ada 200 berapa dah tadi ayat dia tadi? 200 lebih, Ustaz. 265 ayat dia tadi. Okey, kemudian dah habis baca Ali Imran, dia barulah sujud. Okey,
barulah sujud, barulah rukuk dan sujud. Rukuk dia rukuk dulu. Jadi ini adalah rukuk ni rukuk yang pertama, ini adalah rukuk yang kedua. Okey, baik. Kemudian dia lepas rukuk dia sujudlah. Sujud macam biasa. Sujud ni kena ikut dia lah. Walaupun tak sebut dalam kitab ni, dia ada sujud bangun antara dua sujud dan kemudian sujud balik. Kemudian dia ada qiyam. Qiyam ni adalah qiyam yang keberapa tuan-tuan? Qiyam yang ketiga. Qiyam yang ketiga ni bacaan dia apa dia? Al-Nisa Qabayat 160 ayat lebih An-Nisa tadi 176. Kemudian Fatihah sebab rakaat kedua. Kemudian bila dah qiyam kita rukuk. So ini adalah rukuk yang keberapa tuan-tuan? Rukuk yang ketiga. Rukuk yang ketiga. Kemudian kita bangun balik lepas rukuk. Kita masa bangun tu kita biasa kita i'tidal kan. Ini tak, kita kembali dalam kedudukan qiyam. Kita baca pula surah yang keempat, qiyam yang keempat. Kita baca apa tuan-tuan? Al-Ma'idah. Hidangan Al-Ma'idah ni ayat dia dalam 120. Ya, Ali Imran tadi kita ada 200 ayat. 200 ayat. Okey, baik. Qiyam yang keempat, kemudian kembali kepada itulah qiyam, kemudian barulah sujud dan ulangi balik dia punya chorus dia. Chorus ni kita ambil. Ya, sujud, bangun sujud, kita ulang balik kat sini. Baik. Rukuk tadi dia cerita dalam kitab tu, rukuk dia punya rukuk yang pertama panjang dia berapa tadi Imam dah? 100 ayat. 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Dia punya rukuk ni dengan bacaan dia dengan sujud yang pertama. Ni sujud pertama, ni sujud kedua, ni sujud ketiga, ada sujud yang keempat. Sujud yang keempat. Okey. Rukuk yang pertama 100 ayat sama dengan bacaan dalam sujud, betul? 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Manakala rukuk yang kedua bacaan dia berapa? 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. Rukuk yang kedua bacaan dia sama dengan sujud yang kedua, 80 ayat juga. Betul? Kemudian rukuk yang ketiga berapa ayat dia? 70 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian rukuk yang ketiga ni sama juga dengan sujud yang ketiga, bacaan dia 70 ayat. Dan yang keempatnya qiyam, rukuk yang ketiga. Dan kemudian kita ada rukuk yang keempat ya. Ada rukuk yang keempat. Rukuk yang keempat dia berapa? 50, betul? 50 ayat. Begitu juga dengan sujud keempat, 50 ayat. Sebab tu diriwayatkan apabila berlaku gerhana, Rasulullah boleh semayang daripada mula start berlakunya gerhana sampailah habis gerhana. Sebab sangat panjang apa yang Rasulullah buat ni. Ya. Bayangkan surah Al-Baqarah kita duduk lagi dengan sama-sama dalam bulan Ramadan pun. Satu hari dapat satu juzuk, dua juzuk pun lebih dah. Baqarah 3 juzuk ya. 2 juzuk lebih gitu. Tu dia panjang dia. Risiko dia. Cumanya itulah kita ambil hak kaedah kedua lah kan. Kalau syukur dia tahfiz ya. Jadi itu yang akmalnya. Baik. Jadi di sini sukalah saya kembali kepada sebut tentang
panjangnya ni, saya tertarik dengan soalan yang dikemukakan pada masa kuliah yang lepas mengenai bagaimana solat sunat ni bolehkah kita duduk ataupun bagaimana. Selalu kita tengok orang sembahyang sunat, kadang waktu tarawih ada sembahyang sunat dia duduk. Boleh ke tidak? Maka jawapan saya pada hari dulu, kita tanya kan, hari dulu adalah kata boleh, harus hukum dia sebab Rasulullah masa atas kenderaan solat sunat ke atas kenderaan, Rasulullah jalan saja, naik aja unta dia tu. Tapi bila masa sampai solat waktu, Rasulullah berhenti dan sembahyang. Dan saya tengok balik dalam kitab, kita tengok dalam kitab Mughni Muhtaj, karangan Al-Imam Imam Syekh Muhammad Khatib Syarbini. Syekh Khatib Syarbini ni adalah merupakan orang Mesir. Dia mensyarahkan daripada lafaz Minhajul Abidin karangan Imam Nawawi. Baik, saya baca cerita ni. Ini nak faham ni, nak cerita kalau solat sunat boleh ke kita duduk ataupun bagaimana. Walil qadiri, dan bagi orang walil qadiri ini adalah merupakan lafaz musannif, iaitu lafaz daripada Al-Imam Abi Zakaria bin Syafannan Nawawi. Imam Nawawi punya lafaz dalam kitab dia Minhajul Talibin. Walil qadiri 'ala al-qiyami, bagi orang yang mempunyai kemampuan atas melakukan solat sunat ini, maka dia bolehlah berdiri atas walil qadir 'ala al-qiyami. Ini dalam solat, semua jenis solat, Tapi di sini ada pengkhususan. At-tanafalu qa'idan, manakala bagi sunat boleh dia duduk. Bil ijma', dengan ijma', keputusan daripada fuqaha Syafi'i kata boleh sembahyang sunat ini duduk. Sawa'an ar-rawatib, sama ada sembahyang sunat rawatib ataupun yang bukan rawatib. Li'anna an-naflu yukassar, kerana sembahyang sunat ini sifat dia tu menambah, yukassar. Dia menambah, boleh panjang. Macam ni lah panjang kan. Kita tengok, kita baru belajar macam mana sifat Rasulullah sembahyang gerhana. Itu belum cerita solat tahajud Rasulullah, macam mana sahabat ikut tak larat panjang sangat. Sebab dia sifat dia solat sunat ni boleh panjang, bertambah. Maka di situ bolehkan secara ijma' oleh ulama Asy-Syafi'i, boleh kita duduk. Wa ishtiramul qiyam fihi yuaddi ila al-haraj aw at-tarki, dengan kita meletakkan syarat untuk berdiri pada sembahyang sunat, ia boleh membawa kepada kepayahan ataupun ditinggal terus. Kalau kita syaratkan mesti sembahyang sunat mesti berdiri umpama solat fardu, maka di situ mungkin akan lemahlah orang yang tak larat nak buat ni, ataupun orang yang suka buat solat sunat tapi dia akan buat juga walau macam mana sekalipun. Tapi bila masa dia letih, dia tak boleh nak berdiri, dia tinggal terus, pun tak elok juga. Jadi sebab tu ijma' ulama Syafi'i kata boleh sembahyang secara duduk sunat, walaupun bil qadiri, walaupun bagi orang yang mempunyai kederat. Mempunyai kederat ni bahasa Arab qadir. Baik. Baik. Walihadza qila, dan yang demikian itu berkata, qila ini satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapat bila sebut qila, qala ni lain, qila ni lain. Qila ni pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada la yusalli al-aidaini wal kasufaini wal istiqa'i min qu'udin ma'al qudrati linadrabiha, tidak bersembahyang 2 hari raya dan juga 2 jenis gerhana, dan juga solat sunat minta hujan dengan secara duduk semasa dalam keadaan ia mampu, kerana jarang-jarang berlaku solat itu. Ini qila, pendapat yang tidak berapa kuat dalam mazhab Syafi'i. Maknanya disebut solat kasuf pun yang kita bincang ni kena berdiri juga. Tapi ini bukan pendapat yang kuat. Yang kita ambil pendapat yang ijma' tadi, bolehlah duduk.
Ya, sebab apa kita ni kata tak boleh duduk? Sebab jarang-jarang buat solat hari raya ni setahun 2 kali. Kasut ni kadang berlaku dalam setahun 2 kali juga. Istisqa pun jarang berlaku sebab tu kena berdiri. Wa kadza lakun naflu mudji'an. Dan demikian itu juga sembahyang sunat itu boleh berbaring, tuan-tuan. Siapa nak baring dekat seorang? Boleh. Bukan aku cakap. Boleh kot lah kalau kita meninggal kat sini baring lah depan ni. Baik. Nah, mudji'an, tapi mudji'an ni bukan terletak, dia sisi. Dia sisi. Baring dekat dalam kandar tu dia letak. Dalam mudji'an ni kedudukan kita dekat dalam kubur. Dalam liang kubur tu kita mengiring bagi siapa yang tak nak tengok lah. Ma'al qudrati 'alal qiyam, boleh juga untuk baring. Saya sebut sini baring, baring dalam keadaan sisi. Bersama dalam keadaan dia masih qudrat, ada kedekat dia, tapi dia nak sembahyang sambil baring juga 'alal qiyam. Sedangkan dia boleh qiyam, dia nak sembahyang baring, boleh. Bila saya cakap try buat kat sini. Fil asah. Dalam pendapat yang asah. Pendapat yang asah ni makna al-asah dalam mazhab Syafi'i bermakna ulama atau fuqaha dalam mazhab Syafi'i ramai-ramai ini dia mengambil salah satu daripada pendapat al-Imam Syafi'i dan jadikan dia sebagai satu kaul yang paling kuat. Kaul yang paling kuat maknanya boleh kita sembahyang sambil baring meskipun kita ada punya kekuatan untuk berdiri. Ini adalah berdasarkan daripada hadis daripada Bukhari. Man shalla qa'iman fa huwa afdalu. Barang sesiapa yang berdiri sembahyang maka ia adalah afdal, lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi. Barang siapa yang bersembahyang secara duduk maka baginya separuh daripada solat pahala orang yang solat berdiri. Wa man shalla na'iman. Barang siapa yang solat na'iman. Na'iman ni kalau dalam bahasa Arab tidur. As-salatu khairun minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Tapi dalam konteks hadis dia kena ada syarat. Na'iman. Na'iman ni walaupun dalam bahasa Arab kita bukan boleh main terjemah direct itu. Dia kena ada syarat dia pula, tuan-tuan. Na'iman ni sebab dalam bahasa Arab dia ada baring ni, dia ada beberapa jenis. Kalau tuan-tuan nak syarah buah kurma tu, kalau dalam bahasa Arab berpuluh-puluh cara sebutan dia. Ada kurma, ada top, ada macam-macam lah. Ada balang. Tapi tidur pun ada banyak bahasa dia. Sebab tu nak mengaji tu kena tengok sungguh hak mana. Kadang-kadang disebut na'iman ni sama ada mengiring ke ataupun terlentang ke apa. Yang ini dikatakan ayyumud dhaji'an. Barang sesiapa yang solat secara baring mengiring, falahu nisfu ajril qa'idi, maka bagi dia separuh daripada pahala orang yang sembahyang duduk. Ini menunjukkan keharusan. Bolehlah praktis kat rumah, buat kat sini boleh. Tapi boleh. Ustaz dia kata boleh ni, ada Bukhari lagi buat. Wal afdal an yakuna ala syaffatil aiman. Kalau nak sembahyang secara mengiring, tadi baring mengiring, hendaklah pada kita memberatkan daripada sebelah kanan. Syaffatil aiman ni maknanya mengiring dari sisi belah kanan kita menghadap kiblat itu. Macam mana macam kita buat orang masuk dalam kubur tu lah. Fa'idin toja'a alal aisar jaza. Sekiranya kita nak mengiring dalam keadaan mengiring aisar dari sebelah kiri kita punya pinggang ni pun boleh juga jaza. Dan dibolehkan bagi orang yang, kalau orang yang sembahyang duduk itu, dan dimestikan bagi orang yang sembahyang duduk sekiranya dia mampu untuk rukuk dan sujud seperti biasa. Rukuk dan sujud. Tapi kita kalau dah kata sembahyang duduk ini,
Kalau kita nak rukuk, kita tak diri balik dah. Kita buat rukuk dalam keadaan kita duduk itu sahaja, dengan seumpama kita rukuk separuh daripada nak turun sujud itu. Wa qila yauma idima aidan. Okey. Dan dikatakan juga maknanya direndahkan badan kita juga. Dan pendapat kedua, tidak sah barang sesiapa yang solat yang mampu, tidak sah bagi orang yang sembahyang baring, yang mana baginya kekurangan tak sama dengan surah gambaran orang yang solat. Ini ada pendapat kedua lah, solat berbaring ni tak sah katanya bagi orang yang mampu. Kalau orang sakit tu tak sah cerita lah. Bagi orang yang mampu, kalau dia nak solat baring di sisi juga, katanya tak sah. Ini pendapat kedua. Qala fi Syarh Muslim, kata dalam kitab Syarh Muslim, fa ilistalqa ma'anikan iltijab lam yasad. Jika kita mampu untuk baring, sembahyang baring secara mengiring, maka kalau kita sembahyang terlentang, tak sah sembahyang terlentang kita itu tadi. Terlentang tahu terlentang, macam kita duduk baring kat rumah selalulah segala terlentang. Dan bini tak ada, kalau bini ada kita miring. Itu. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka tak sah jika kalau mampu mengiring, kita tiba-tiba kita sembahyang terlentang. Wa qila, juga pendapat yang tidak kuat, al-afdal an yusalli mustalqiyan fa in tada'a sah. Sah juga sembahyang untuk menelentang ni. Dan yang berkata yang paling kuat wasawab al-awwal, yang pendapat yang pertama lah, yang menyatakan bahawa solat sambil berbaring ini pun adalah merupakan harus boleh saja, cuma standard pahala itulah berkurang. Ikut sabda Nabi dalam hadis yang sahih dalam Bukhari. Sikit lagi nota dia, wa mahalun nuqsan ajrul qa'idi wal muntadi' inda al-qudrah. Yang dikatakan kurangnya pahala seperti sabda Nabi dalam riwayat Bukhari ini adalah untuk orang yang mampu. Manakala orang yang tidak mampu, memang kedekat dia sembahyang duduk saja, mari pun kursi roda main nak sembahyang. Dan dia memang kalaulah katakan kalau berdiri lama, dia mungkin akan tumbang. Dia boleh jalan mari. Tapi bila nak sembahyang, nak kiam, toyong hayam, akhir lubang susah orang. Jadi dia sembahyang duduk. Maka di situ pahala dia tak berkurang. Sebab itu mampu dia. Cuma yang cerita kurang pahala ini bagi orang yang mampu. Tapi hukumnya boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Wa illa lam yanqus min ajrihuma syai'. Dan tidak berkurang pahala juga bagi mereka itu. Maknanya bagi orang yang mampu untuk sembahyang duduk, dia tak mampu berdiri, pahala dia penuh juga. Begitu juga orang yang mampu untuk sembahyang dalam keadaan tada'a yang saya sebutkan tadi itu, maka pahala dia pun sempurna juga. Sebab itu yang dia mampu. Okey, khalas. Ya, jadi clear. Kalau dalam bab solat untuk kita sama ada duduk atau baring, boleh sahaja. Kan kita kat rumah kadang-kadang kita malas nak bangun, duduk ada lagi. Baring dekat rumah, macam kalau orang Kedah panggil klipok. Siapa orang Kedah? Klipok tu maknanya buka tutup, tak boleh nak lain. Klipok kata orang Bali. Jadi di situ maka sembahyang lah. Sembahyang dulu macam tu. Allahu Akbar. Bagi ke bini dah lena lama dah. Kita tak lena lagi. Susah sebab siang tadi tidur lama. Musim PKP ni ada kena bidiat, bekerja dari rumah, duduk rumah tak tahu apa tidur lah. Malam tak boleh dah nak tidur. Masalah sembahyang sunat. Hari ni kita ada air boleh buat sembahyang sunat sambil baring. Kan mudah kita nak buat sembahyang sunat ni. Dan nanti kata boleh sembahyang duduk untuk sembahyang sunat. Kembali pada kitab kita tuan-tuan. Jadi dalam nas yang menceritakan tentang solat sunat gerhana matahari itu, saya baca dia punya makna dia lah, dalil dia ya. Berlaku gerhana matahari, ini hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
berkata, berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolat Rasulullah, beliau berdiri sebagai berdiri yang lama, kadar bacaannya surah Baqarah. Kemudian beliau rukuk sebagai rukuk yang lama. Tengok dia punya sikul dia tu, dia berdiri yang pertama Baqarah ni berdasarkan Syekh Daud ni, dia ambil daripada hadis ni, hadis Ibnu Abbas ni. Ya. Mula-mula berdiri Rasulullah berdiri baca selepas Fatihah, dia baca surah Baqarah. Kemudian beliau rukuk sebagai rukuk yang lama, kemudian mengangkat daripada rukuknya lalu berdiri pula. Tuan-tuan tengok balik sikul yang saya buat ni. Lalu berdiri pula sebagai berdiri yang lama tanpa kurang daripada berdiri yang pertama. Tetapi kurang daripada berdiri yang pertama, ya, daripada surah Baqarah yang kita 286 ayat, dibaca surah yang kedua, surah Al-Nisa, surah Al-Nisa, Al-Imran 208 ayat. Dia, kalau kita sembahyang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam syarah kitab mengenai solat berjemaah ataupun bacaan dalam solat, bacaan dalam rakaat yang pertama itu sunat lebih panjang daripada bacaan yang kedua. Bacaan dalam solat sunat yang solat rakaat yang kedua. Kemudian ia rukuk sebagai rukuk yang lama tetapi kurang daripada rukuk yang pertama. Kemudian beliau sujud, kemudian beliau bangkit berdiri pula sebagai berdiri yang lama tetapi kurang daripada yang pertama. Kemudian ia rukuk sebagai rukuk yang lama tetapi kurang daripada rukuk pertama. Kemudian mengangkat daripada rukuk, maka berdiri pula sebagai berdiri lama tetapi kurang daripada yang pertama. Kemudian rukuk ia sebagai rukuk yang lama tetapi kurang daripada rukuk pertama. Kemudian beliau sujud, kemudian berpaling ia daripada solatnya, maka habis. Itu cerita dia. Tapi kalau kita baca terus daripada kitab, kita mungkin tak nampak. Bila kita tulis ni, insya-Allah kita nampak dan kita amalkan. Padahal ternyata mataharinya sewaktu Rasulullah tamat aja daripada menunaikan solat gerhana itu, maka matahari pun nampak balik. Yang ini gerhana matahari. Maka bersabdanya, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua ayat daripada ayat Allah. Tidak berlaku gerhana keduanya kerana mati satu orang, dan tidak juga kerana hidupnya. Apabila kamu melihat demikian, kamu berzikirlah Allah, yakni kamu bersolatlah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah hadis sahih dan disunatkan juga untuk berkhutbah padanya. Dengar khutbah lah. Sebab dalam khutbah itu selalunya akan dikeluarkan sabda Nabi yang menyatakan apabila berlakunya gerhana ini, maka ia bukanlah disebabkan daripada berlakunya sesuatu peristiwa. Baik, dalam hadis ada menyatakan bahawa pada masa kematian anak baginda Rasulullah yang bernama Ibrahim, nama anak dia Ibrahim, Ibrahim bin Muhammad, meninggal dunia. Pada waktu itu gerhana berlaku. Maka orang, sahabat-sahabat ada yang menyatakan gerhana itu berlaku sebab kesedihan Rasulullah dengan kematian anaknya. Lalu Rasulullah berkhutbah menyatakan bahawa ia bukan disebabkan kematian siapa-siapa, tetapi betul dirahmati Allah sekalian, apabila berlaku fenomena alam, apabila berlakunya gerhana matahari atau berlakunya gerhana bulan, ia sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada alam dalam atas dunia ini. Contohnya akan bertambah, mungkin akan bertambah dari segi graviti atau berkurangnya graviti. Dari segi air naik, air pasang, air yang turun. Sedangkan air pasang tersebut pun disebabkan oleh pergerakan bulan. Apatah lagi kalau gerhana, maka di situ akan berlaku perubahan. Begitu juga dengan haiwan, begitu juga dengan tanaman. Hal ini kena menghadap dengan Tuan Guru Haji Nafi Abdul Razak. Dia ada belajar mengajar kita mengenai bagaimana fenomena alam ini berdasarkan daripada pergerakan matahari dan juga bulan. Siapa yang ada masa berkenan, tapi jauhlah kalau nak menghadap, nak ngaji kitab dengan dia,
dia? Sebab lagi dia jadi imam dekat dengan Masjid Kota Iskandar. Jauh tu. Tuan-tuan pergi Kota Iskandar nak tengok booth je kan. Kira-kira pilah mengadap masjid dia tu. Ya, cuma seminggu 2 kali kadang-kadang dia. Baik. Jadi itu hadis yang pertama mengenai solat gerhana. Dan juga ada satu hadis lain daripada Abi Bakrah berkata, telah berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluar Rasulullah menarikkan kain ridahnya, bersegera lagi tu ya, sehingga sampai ke masjid dan berkumpul manusia kepadanya, lalu bersolatnya 2 rakaat dengan mereka. Maka ternyatalah matahari, maka bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah 2 ayat daripada ayat Allah. Tidak berlaku gerhana keduanya kerana mati seorang. Apabila adalah demikian, hendaklah kamu bersolat dan hendaklah kamu berdoa hingga ternyata barang yang berlaku dengan kamu. Sebab Rasulullah menegaskan perkara tersebut apabila sebelum sampainya Islam, zaman orang jahiliyah, mereka menganggapkan berlakunya gerhana ini disebabkan kematian orang ternama. Berlakunya gerhana ini disebabkan bencana yang akan datang. Tapi sebenarnya tidak. Ia hanyalah daripada fenomena pergerakan matahari dan bulan yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita terus tengok ya, sambung lagi. Disirkan dan sunat, kita tengok muka surat 30. Sunat disirkan bacaannya, dan demikian lagi sunat muakkad pula sembahyang gerhana bulan. Demikian lafaz niatnya, usolli sunnatal khusufil qamari raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kita habiskan sini ya. Kita habis terus itu azan tadi. Sengaja aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu akbar. Maka kaifiatnya seperti kaifiat sembahyang gerhana matahari pada sekurang-kurangnya dan akmalnya, dan membaca khutbah pada kedua gerhana itu jika ia sembahyang berjemaah. Manakala sembahyang seorang-seorang boleh juga, tapi tak ada khutbahnya, cakap seorang-seorang aja. Dan disuruh di dalam keduanya taubat pada Allah. Saya bagi masa untuk azan ya. Untuk azan, kita azan, kemudian kita sambung sikit lagi sebab ada lagi 2-3 baris nak bagi habis ni, dan saya akan buka soalan. Okey, jadi azan dulu.
sahaja. Okey, kita satu niat daripada solat sunat khusuf ni bulan kasuf. Kaf ni dengan kaf ini matahari, kha ni bulan khusuf. Jadi aku sembahyang sunat kerana bulan, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Maka kaifiatnya seperti kaifiat sembahyang gerhana matahari pada sekurang-kurang dan akmalnya, dan membaca khutbah pada kedua gerhana itu jika ia sembahyang berjamaah dan disuruh di dalam keduanya taubat pada Allah dan mengembalikan akan menzalim. Apa dia ni? Kembali pada zalim tak? Dia cakap kalau kita ni berlaku zalim pada orang, contohnya kita bergaduh, kita ambil hak dia, ataupun kita ragu-ragu ni hak kita ke hak dia, kita kembalikan, kita bagi pada dia. Sebab kita takut berlaku zalim pada seseorang, ataupun kita kadang-kadang menghalang orang daripada menyambung silaturahim. Anak kadang-kadang bergaduh dengan mak. Jadi pada masa itu kita puasa bukan semasa hari raya dia, masa zaman gerhana, masa gerhana itu pun kita kembalikan apa yang kita Nabi suruh erat silaturahim, kita eratkan. Kalau bergaduh kita rapatkan kembali, ya, maka kembali akan menzalim. Ingat, dan merdekakan siapa ni? Hamba, memerdekakan hamba. Sebab ada hadis dia. Dan sedekah, dan mendirikan taat Allah Ta'ala dan lainnya. Maka khutbahnya seperti khutbah hari raya, tetapi tiada takbir pada awal khutbah keduanya. Kalau khutbah hari raya kita dah mengaji kemarin, dia ada takbirnya pada takbir pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Baik. Jadi kenapa Rasulullah SAW dalam khutbah suruh kita suruh kita bertaubat, suruh kita jangan berlaku zalim, kembalikan kalau yang kita berlaku zalim pada orang, kita kembalikan hak dia, kita merdekakan hamba, sedekah. Sebab apa? Sebab ini adalah merupakan hari tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang hari-hari bulan matahari itu beredar macam biasa selalu, tiba-tiba berlaku pertemuan di antara keduanya. Maka di situ mengingatkan kita betapa Allah itu maha besar, maha pencipta, maha berkuasa. Kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab pada kita bila-bila masa saja boleh, tuan-tuan. Hari-hari kita buat macam biasa, tiba-tiba siap jadi malam. Jadi bila ingat benda itu, tuan-tuan kena segera bertaubat. Itulah sebenarnya maksud daripada kenapa kita kena solat gerhana dan juga diberi peringatan di dalamnya, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya buka soalan jika ada. Tiada satu juga soalan nak kongsikan pada tuan-tuan, tapi saya rasa insya-Allah hari lain aku cerita mengenai apabila kita sembahyang sunat, tiba-tiba komen nak buat apa? Nak buat apa? InsyaAllah kita akan panjang juga syarah dia, tapi hari lain lah insyaAllah. Jadi sampai di sini saja sekiranya ada soalan. Kalau tuan-tuan segan, tuan-tuan telefon saya pun boleh, WhatsApp saya pun boleh. Nanti kita kongsi kat dalam ni tanpa saya nyatakan siapa penanyanya, insyaAllah. Jadi di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'al hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, terimalah segala amal ibadat kami, solat kami, puasa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah azab kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab neraka Jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau ambil nyawa